A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Allahumma aftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizqi wa abwab al-sihah wa abwab al-salamah wa abwab al-quwah wa abwab al-ilmi wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, kesembuhan, keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, para penonton, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita sekarang ini dah dikira penghujung bulan Zulhijjah, masa berjalan begitu cepat. Jadi hari Isnin depan kita dah akhir Zulhijjah dan malam itu dah awal Muharram. Jadi insya-Allah pada Isnin depan kita akan mulakan kuliah cepat sikit. Saya diberitahu kuliahnya jam 6.30 6 suku petang. Sebab selepas tu kita akan baca doa akhir tahun dan kemudian lepas sembahyang maghrib kita akan baca doa awal tahun lah. Jadi Isnin depan kita akan mulakan kuliah 6 suku, lebih kurang lebih 6 suku petang. Dan insya-Allah pada hari ini kita teruskan pengajian kita, tajuk berkenaan bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Masya-Allah. Mudah-mudahan umur kita yang singkat ini mungkin 70, 80, 90 tahun di hari akhirat seperti hidup beribadah di dunia 7,000 tahun atau mungkin 70,000 tahun insya-Allah. Jadi ini yang kita harapkan, memberatkan timbangan amalan salih dan mudah-mudahan mendapat syurga yang tertinggi, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jannatu Aden ataupun Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, hari ini kita nak bicarakan berkenaan, ialah kita hari ini sekarang ni kita ni baru-baru dengar berita ada orang nak bunuh diri pula dekat MRT. Dah lama tak berlaku, ni baru lagi berlaku. Mungkin stres masalah COVID, banyak orang ada kena berhenti kerja, ada orang yang dah jadi macam ceritalah, dengar betul tidak Allah alam, jadi pilot tapi lepas tu dia jadi kerja yang biasa-biasa ini Grab lah sebagainya. Jadi tekanan, stres ni Jadi para jemaah, hari ini kita nak bicarakan ini kemudahan lah. Islam memberikan kita kemudahan, iaitu satu surah, 2 ayat seperti ibadah seluruh malam. Bagi setengah-setengah di kalangan kita mungkin sibuk, yang ada yang tak bekerja, yang ada terlalu sibuk, yang ada 2 company, yang ada sampai tak tidur malam, overtime, kerja dan sebagainya. Jadi mungkin bagi setengah-setengah orang tu nak ibadah malam mungkin berat, tahajudnya agak berat, nak baca Quran malam berat, ibadah malamnya berat. Di sini ada kemudahan untuk kita. Islam memberikan kelebihan, iaitu ada satu surah, 2 ayat seperti ibadah seluruh malam. Dan mudah-mudahan kalau sempat hari ini, kalau sempat kita nak bicarakan juga ada satu amalan mudah seperti ibadah 1 bulan. Masya Allah. Sebab tu kalau kita lihat ajaran Islam, beruntungnya umat Rasulullah SAW digantikan bagi mereka yang mungkin kepenatan, sibuk urusan. Jadi ada gantian untuk amalan-amalan yang simple mudah seperti ibadah seluruh malam, seperti ibadah 1 bulan, seperti ibadah diampunkan dosa, macam-macam kelebihan. Jadi ini antara yang kita nak bincangkan, iaitu 1 surah dan 2 ayat, bacaannya seperti ibadah seluruh malam para jemaah.
Ini bagi mereka yang sibuk, tak dapat tahajud, tak dapat baca Quran malam, tak dapat qiyamul lail, amalkan benda ini. Bagi mereka yang dapat tahajud, qiyamul lail pun amalkan juga. Sebab memang kelebihan surah yang kita akan bincang ini dan dua ayat ini memang besar kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan yang rajin beramal soleh, yang as-sabiquna bil khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, amalan-amalan kebaikan di dunia ini. Mudah-mudahan di hari akhirat diangkat darjat kita, dimuliakan insya-Allah, dan mudah-mudahan juga dikurniakan kita jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah walal habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, para jemaah rahimakumullah, hari ini kita nak bicarakan berkenaan satu surah dan dua ayat, kelebihannya seperti ibadah seluruh malam. Jadi pertama sekali kita akan baca daripada buku ini, Pahala 7,000 tahun. Kemudian berkenaan dua ayat itu sebagai tambahan, saya ambil daripada nukilan daripada buku yang lain. Baik, pertama sekali kita bicarakan tentang satu surah ni yang ringkas, yang pendek, yang dibaca tidak pernah jelak-jelak kita baca surah ni. Dan dia juga penyebab ramai orang masuk Islam kerana surah ini, dan dia surah juga yang boleh menyelamatkan daripada masalah-masalah yang berat. Banyak sekali kebaikannya, sehingga kan dibukukan kelebihan-kelebihan besar tentang surah tersebut. Apa dia para jemaah? Surah ni pun sentiasa kita baca, yang semua hafal saya percaya. Dan surah ini juga kadang-kadang pun ada dibincangkan, iaitu surah Qul Huwallahu Ahad ataupun surah Al-Ikhlas. Nama pun surah Al-Ikhlas, nama surah yang penuh ikhlas, ataupun surah Qul Huwallahu Ahad. Kelebihannya memang cukup luar biasa. Nampak pendek, nampak ringkas, bacaannya mudah, semua orang boleh hafal. Tetapi kelebihannya luar biasa. Sebab tu orang kata, tak tahulah macam-macam orang kata, jangan disangka apa benda-benda yang, yelah, benda yang kecil, benda yang sedikit ini kelebihannya sedikit. Tidak. Kadang-kadang ada yang benda yang sedikit, benda yang dilihat haqirun, benda yang hina, tetapi di sisi Allah Ta'ala perkara yang cukup besar kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita memandang remeh, menghina satu amalan kebaikan yang sedikit. Sebab mungkin di sisi Allah satu kebaikan yang besar, sehingga walaupun dengan senyuman para jemaah, macam saya senyum tu kemungkinan membawa kita ke syurga. Inilah tajuk kita. Jadi satu surah yang ringkas, surah Qul Huwallahu Ahad. Saya baca di sini dalam buku ni dahulu, apa dalilnya, apa buktinya menunjukkan bahawa dengan membaca surah ini seolah-olah seperti ibadah seluruh malam. Kita lihat dalam muka surat 156, muka surat 156 buku Pahala 7,000 tahun, iaitu berkenaan di sana pula ada beberapa buah hadis yang menerangkan tentang kelebihan beberapa surah yang pendek dalam Al-Quran, iaitu dengan tidak sampai seminit membacanya, pahala yang didapatinya sama seperti membaca seluruh Al-Quran. Bahkan akan mendapat jutaan pahala jika dapat diulangnya bacaan surah-surah tersebut. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mendapati ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang sering mengulangi bacaan surah Qul Huwallahu Ahad di dalam salatnya, sedangkan surah ini adalah surah yang pendek dan terlalu sedikit ayatnya untuk dibaca di dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi diriku di genggamannya, sesungguhnya surah itu, iaitu surah Al-Ikhlas, bersamaan pahalanya 1/3 Al-Quran para jemaah. Saya bacakan sedikit lagi ni, mudah-mudahan dapat dihuraikan nanti.
Dan diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adakah di antara kamu merasa letih untuk membaca 1/3 Al-Quran di dalam satu malam? Para sahabat menjawab, dan bagaimana membaca 1/3 Al-Quran? Mana sahabat merasa hairan. Macam mana dah malam ni nak baca 1/3 Al-Quran? Terlalu lama, berat, mungkin tak tidur. 1/3 para jemaah, maknanya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan seterusnya, surah Al-Ma'idah. Baqarah sendiri pun tak satu malam kerana tak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quranul Karim. Para jemaah, saya huraikan sedikit berkenaan tajuk ini. Ini memang kadang-kadang kita biasa dengar tentang kelebihan surah Qul huwallahu ahad 1/3. Cuma saya nak huraikan di sini ialah bayangkan, ini kita ambil gambaran daripada luar skop lah. Maknanya malam tu sendiri di mana kita masa untuk berehat, untuk tengok televisyen. Mungkin setengah orang ni untuk tengok berita, untuk tidur, untuk makan, untuk bersembang dan sebagainya. Ada orang sibuk dengan kerja-kerja dia dan sebagainya. Jadi apabila membaca hadis ini, satu berita yang begitu baik untuk kita lah, umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada di kalangan kita ni, saya dapat tahulah, ada yang nak sembahyang tahajud tapi tidak mampu kerana kepenatan. Ada orang kalau nak qiyamul lail termasuk tahajud, sembahyang malam, tapi dia letih pasal overtime kerja. Ada orang dia sakit, ada orang dia memang jenis tak boleh nak buat benda malam, mesti nak tidur. Jadi ini sebagai satu kebaikan bagi mereka yang nak melakukan tahajud tidak mampu, mereka yang nak melakukan qiyamul lail mungkin terlalu letih sebagainya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, pendek, ringkas dan mudah, kelebihannya luar biasa seperti 1/3 Al-Quran. Bayangkan kalau kita baca 3 kali para jemaah, ini lagi besar. Mudah-mudahan insya-Allah seperti seluruh Al-Quran. Siapa di kalangan kita yang mampu nak baca khatam Al-Quran satu malam? Saya rasa ramai di kalangan kita yang mungkin tak mampulah. Kemudian dengan kesibukan kita, lagi-lagi sekarang ni tengah COVID dan sebagainya, tekanan hidup. Jadi ini yang saya nak terangkan di sini, satu kelebihan besar bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, dipermudahkan bagi kita, iaitu jangan lupa sebelum tidur, bagi mereka yang sibuk, yang tak dapat bangun malam, membaca Qul huwallahu ahad sekali pun tak apa, tapi kalau bagus 3 kali. Dan lagi bagus para jemaah, dibacakan surah ini dalam sembahyang. Sebab bacaan Al-Quran di dalam sembahyang itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada di luar sembahyang. Maknanya kalau boleh sebelum tidur tu sembahyanglah witir, sembahyang sunat witir, ataupun 3 rakaat witir, ataupun kalau dah penat sangat 1 rakaat witir. Dalam sembahyang itu, selepas baca Fatihah, kita baca Qul huwallahu ahad 1 kali, ataupun boleh dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahad Allah sampai 3 kali, kemudian kita rukuk. Jadi ini perkara yang boleh membantu kita mudah-mudahan di hari akhirat, seolah-olah kita seperti mengkhatam Al-Quran berpuluh beribu-ribu kali. Sebab apa? Kalau dah 1 kali Qul huwallahu ahad 1/3, mudah-mudahan 3 kali baca Qul huwallahu ahad seperti khatam Al-Quran. Baik. Bagi mereka yang sering tahajud, teruskan para jemaah, sebab ada kelebihan lain. Tahajud ni, qiyamul lail, dia banyak kebaikan, kelebihan luar biasa. Jadi mereka yang dah terbiasa, teruskan. Memang disuruh, digalakkan sunnah muakkadah ni. Kelebihan cukup luar biasa sembahyang tahajud, qiyamul lail. Dalam masa yang sama, tambahkan lagi pada qiyamul lail tahajud itu, ataupun pada malam tu baca Qul huwallahu ahad. Jadi bagi mereka yang sibuk pun dapat kelebihan, yang bagi mereka yang tahajud pun dapat kelebihan. Surah yang luar biasa pada saya. Nanti insya-Allah akan diterangkan beberapa kelebihan yang cukup luar biasa, selain daripada ganjarannya, pahalanya, darjatnya, kebaikan untuk dunia lagi sebelum akhirat. Itulah para jemaah. Dan saya dah terangkan tadi juga, surah ini antara penyebab ramai yang masuk Islam. Saya beberapa tahun dahulu saya dengar di radio IKIM ke mana, seorang paderi wanita daripada Indonesia dululah. Dia memang
berfikir macam mana nak masukkan orang-orang Melayu kepada agama Nasrani. Pasal dia kesian lah tengok orang-orang Melayu nanti kalau tak masuk agama Nasrani nanti takut masuk neraka lah. Jadi orang Islam akan masuk neraka. Jadi cara beliau ni, dia ceritalah pengalaman dia masuk Islam dalam radio IKIM tak silap saya. Pengalaman, jadi pertama sekali dia kena belajar Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran. Ya, namanya saya sebut nama lah pasal dia pun sekarang dah lama masuk Islam, namanya Irene Handono. Dan jadi cerita pengalaman dia. Jadi mula-mula sekali, jadi Quran ni para jemaah dia bahasa Arab. Jadi apabila dibuka tu, kalau kita orang kalau nak baca Quran, kita buka daripada apa? Daripada kanan lah. Bahasa Arab kan. Tapi kalau kita nak baca buku Melayu, kita buka daripada kiri dulu. Jadi dia ingatkan Quran ni macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, dibuka daripada buku, start daripada kiri dulu. Jadi apabila mana dia baca tu akhir Quran, dia buka sekali, dia terpandang surah Al-Ikhlas. Dia ingatkan permulaan, rupa-rupanya akhir Al-Quranul Karim, surah Al-Ikhlas, surah A'udzubillahi falaq dan sebagainya. Jadi apabila dia terlihat, mula-mula dia nak cari kesalahan. Apabila dia baca Qul Huwallahu Ahad, tafsirannya, terjemahan Melayu dia terperanjat, tersentak. Dia kata pasal apa? Dia menerangkan, kata kalau Allah itu Al-Ahad, esa, bukan satu saja, esa makna tunggal. Allahus Samad, kepadanya kembali segala hajat-hajat kita. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak diberanakkan, dan tidak menyerupai Allah Ta'ala apa-apa makhluk. Di situ dia tersentak. Dia kata, aku nak cari kesalahan Quran, ini pula dia terangkan kesalahan aku pula. Lebih kuranglah dia. Jadi akhirnya dia terperanjat lah. Maknanya, siapa yang salah ni? Aku salah ke? Akhirnya dia baca-baca, makin tertarik baca Quran. Akhirnya dia buat kajian tentang Islam. Pasal dia pun tak tahu pasal Islam ni. Dan akhirnya dia mula tertarik, akhirnya masuk Islam para jemaah. Surah yang cukup luar biasa. Begitu juga saya dengar ada beberapa orang daripada agama lain, bukan Nasrani saja, agama lain, dia terbaca surah Qul Huwallahu Ahad, dia mula tertarik pada Islam, akhirnya dia baca tentang Islam, dia masuk Islam. Ini para jemaah rahimakumullah, surah yang begitu luar biasa. Dan begitu juga surah ini surah membawa kepada keselamatan juga. Ini pernah seorang guru agama menceritakan, pernah pengalaman orang pakcik lama lah di perang Jepun dulu, di mana ada tentera Jepun sedang mencari beberapa orang-orang Melayu. Sebab dikatakan sebagai, tak tahulah apa sebabnya. Jadi orang-orang Melayu ni pun ada ilmu jugalah. Diberitahu kepada guru-guru yang kasih tahu, kalau kamu ni ada masalah berat-berat, bacalah Qul Huwallahu Ahad banyak-banyak. Jadi orang ni diburu oleh pihak tentera Jepun, dan mereka teringatlah, ni kisah benar katanya, mereka teringat gurunya kata, banyakkan baca Qul Huwallahu Ahad. Katanya dah 2-3 hari tak ada makan. Akhirnya mereka terjumpa satu factory, dan mereka masuk, mudah-mudahan ada makanan, dilihatnya banyak biskut-biskut. Rupa-rupanya mereka dapat tahu tu factory itu milik orang-orang tentera Jepun, tapi hari itu tak tahu mana mereka pergi. Akhirnya mereka bawa lari itu biskut-biskut, dapat juga rezeki makan, dan mudah-mudahan dengan berkat tadilah Qul Huwallahu Ahad. Banyaklah kebaikan daripada Qul Huwallahu Ahad. Baik para jemaah, saya bacakan di sini, saya nukilkan daripada sebuah buku tentang kelebihan Qul Huwallahu Ahad ni. Antara kelebihan-kelebihan selain daripada tadi surah yang mana seperti ibadah seluruh malam, antara kelebihan surah Al-Ikhlas memberikan tenaga orang yang berpuasa. Ini memang masyhur. Sebab tu ada seorang hamba Allah kemarin sikit hari dia nak puasa, dia sahur dia tak bangun ke apalah, makan sedikit, minum air. Sekali pagi dia betul-betul kelaparan, dia dah niat puasa macam mana. Jadi ada orang nasihatkan dia supaya perbanyakkan baca Qul Huwallahu Ahad. Jadi dia baca-baca, katanya alhamdulillah kurang sedikitlah lapar, dan alhamdulillah dapat diteruskan puasa. Jadi kalau kita, para penonton, para jemaah yang ada masalah berpuasa, kadang-kadang ada yang kata kalau saya berpuasa saja, dia kata pening kepala. Kalau saya berpuasa saja, adalah sakit itulah sakitnya. Ni kadang-kadang ni makhluk-makhluk halus ni, syaitan-syaitan pun mungkin dia kacau juga. Adalah tu dia mengacau kat mana. Jadi bacalah Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Mudah-mudahan insya-Allah lah ini sebagai usaha, mudah-mudahan membantu kita dapat meneruskan puasa.
Antara juga kelebihan surah Al-Ikhlas ni juga terpelihara daripada bencana. Sebab apa para jemaah terpelihara daripada bencana? Sebab ia surah tawakal juga. Dinamakan surah yang mana kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan Allah Taala pelindung kita. Apa dalil buktinya? Sebab qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu dia. Kita ni apa-apa hajat semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan segala nikmat kehidupan. Walaupun secara pertengahan, makna kita sebab kita bekerja dapat duit, kita pergi kedai beli makan, ini sebagai perantaraan, tapi yang memberikan segala-galanya Allah Taala. Kalau sekiranya tanaman tak menjadi, hujan tak turun, ataupun makanan tak sampai sehingga puas, daging pun tak ada, ikan pun tak ada, semua tak ada, sayur pun tak sampai, kita nak makan apa? Jadi semua pun kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur tuan-tuan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan Covid sekarang ini, makanan tetap sampai Singapura, sayur-sayuran, telur dan sebagainya lah. Mudah-mudahan kita berdoa berterusan. Jadi ini para jemaah yang kedua, terpelihara daripada bencana. Yalah, bencana sikit-sikit macam Covid, penyakit adalah, cuma bencana buruk-buruk ni yang mudah-mudahan insya-Allah terselamat. Yang ketiga, dijauhi daripada dengki orang lain kepadanya. Yalah, kadang-kadang kita ni ada kelebihan, Allah berikan kita mungkin ilmu yang mungkin orang ini ada dapat darjat tinggi, orang ini dapat gaji besar, orang ini dapat anak, kadang-kadang anak kembar pula cantik, ataupun dapat pasangan yang maknanya handsome ke atau cantik sebagainya. Ada orang kadang-kala ni, yalah, mudah-mudahan tidaklah, tapi kadang-kadang ada orang ni dia dengki, orang kata busuk hati, tak puas hati, dia mulalah kacau dengan sihir, ilmu hitam, ilmu hijau, ilmu biru, macam-macam lah. Jadi ini antara amalan terbaik, membaca qul huwallahu ahad dengan niat, ya Allah bentengkan diri kita daripada sifat-sifat dengki orang lain kepadanya. Dan yang keempat, menundukkan orang yang zalim. Ini pun bagus surah ini, supaya menundukkan orang-orang yang zalim, tidak jadilah dia punya kezaliman. Yang kelima, memperolehi akan hajatnya. Ini saya baca daripada buku lain sebagai tambahan. Memperoleh hajat, maknanya para jemaah ini, di mana ada seorang sahabat, dia berdoa, Allahumma inni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berdoa pada Allah menggunakan qul huwallahu ahad ni surah sebagai mukaddimah dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar doa orang itu, sahabat tu, dia kata masya-Allah, ini makna dia berdoa, kalau dia berdoa dengan doa tersebut, kalau dia minta pada Allah Taala, akan dikurniakan hajat-hajatnya. Nak terangkan di sini apa? Akan memperolehi hajat-hajat ni dengan berkat doa qul huwallahu ahad. Kemudian mengurangkan rasa lapar dan dahaga ketika musibah. Yang seterusnya, pertolongan yang tidak disangka-sangka. Yang ke-8, banyak masuk Islam kerana baca surah tersebutlah. Jadi para jemaah, ini antara kelebihan yang saya ambil daripada buku lain. Jadi kesimpulan di sini, qul huwallahu ahad, thuluthul Quran, 1/3 Al-Quran. Dan yang kedua, mencintai surah ini akan dimasukkan ke syurga. Hubbu iyak adkhalakal jannah, Nabi sebut. Yang ketiga, ada hadis sahih, kalau dibaca selepas sembahyang, sama kedudukannya macam baca ayat kursi lepas sembahyang, iaitu akan dijamin masuk syurga. Ini pun hadis ni ada kita bincangkan dalam buku ni 7,000 tahun. Maknanya baca ayat kursi lepas sembahyang ataupun qul huwallahu ahad lepas sembahyang, ada hadis menyebut akan dijamin masuk syurga. Tapi makna setiap kali lepas sembahyang fardu dibaca. Yang paling menarik ni hadis yang seterusnya. Hadis ini di kalangan ulama ada yang mengatakan hadis hasan, mana hadis ini diterima, iaitu sesiapa yang membaca 10 kali qul huwallahu ahad, banahu Allahul bait fil jannah, Allah akan bina baginya rumah dalam syurga. Masya-Allah. Ini satu lagi kelebihan besar, surah yang pendek, yang ringkas, yang mudah, malahan dibina pula mahligai dalam syurga untuknya kerana kelebihan surah. Jadi ini surah memang cukup luar biasa para jemaah, sentiasalah membacanya. Sehingga saya ada terbaca seorang alim, orang soleh, perawi hadis,
siapa namanya saya lupalah, dia anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia sampai membacanya surah Qul Huwallahu Ahad. Dia cuba satu hari kadang-kadang sampai 30,000 kali. 30,000 para jemaah. Macam mana sebab kelebihannya terlalu besar. Yang mana kita mampulah. Mungkin satu hari permulaan 50 kali, mungkin lepas tu naikkan 100 kali. Kalau dapat 100 kali satu hari pun dah alhamdulillah. Kalau lebih lagi bagus. Ini pertama para jemaah. Tajuk kita apa? Satu surah, 2 ayat seperti ibadah seluruh malam. Baik, sekarang kita masuk kepada 2 ayat. Apa dia 2 ayat yang mana kelebihannya seperti ibadah seluruh malam? Iaitu apa dia para jemaah? Iaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa dia? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini pun saya tambah di sini daripada buku yang lain sebagai memperlengkapkan lagi lah tajuk kita. Di mana surah 2 akhir surah Al-Baqarah ni, di mana Rasulullah ada menerangkan. Baik, saya bacakan dahulu apa dia 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai habis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat sampai habis. Ini maksud dia. Tapi ada ulama dia kata kalau boleh tambah yang 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mana sebelum tu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Lepas tu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai habis 3 ayat terakhir. Terpulanglah nak baca 2 ayat terakhir. Ini memang ada hadis ataupun 3 ayat terakhir. Ini pun ada dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kalau siapa-siapa yang biasa buat majlis tahlil, doa selamat, memang ayat ini akan dibaca bersama-sama dengan ayat kursi dan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Tuan-tuan pernah tak bertanya dalam diri kita sendiri, kenapa kalau ada majlis tahlil, doa selamat, mesti ada 5 ayat pertama Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Apa pasal para jemaah? Sebab ada hadis juga yang menyebut sesiapa yang membaca 10 ayat dalam surah Al-Baqarah, maka apa hadis-hadisnya lah tentang kelebihan tu, dipelihara orang tersebut, ada kebaikan dan sebagainya lah. Jadi sebab itu dalam majlis saya kita baca ni 10 ayat. Cuma yang saya nak fokus pada hari ini iaitu dibaca pada malam hari. Ini pun ada hadis. Dibaca pada malam hari 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa hadisnya? Ini saya ambil daripada buku lain lah, iaitu hadis sahih para jemaah, hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menyebut man qara'a bil al-ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatah. Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, Nabi sebut pada malam hari, kafatahu maknanya cukuplah untuk dia. Apa dia para jemaah? Nabi sebut kafatahu makna 2 ayat ni cukuplah untuk dia. Di sini para ulama hadis, para ulama kita cuba menghuraikan apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai cukuplah bagi dia. Jadi ada yang menafsirkan cukuplah 2 ayat terakhir Al-Baqarah pada malam itu, iaitu apa dia para jemaah? An qiyamil lail, daripada sembahyang qiyamul lail. Masya Allah. Jadi siapa-siapa yang malam hari, yang kepenatan, keletihan, ada overtime kerja, ada yang sakit tak sihat, jangan terus tidur. Cuba baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah bagi mereka yang tak mampu nak tahajud. Sebab apa? Para ulama menafsirkan kafatahu yang Nabi sebut tadi, an qiyamil lail, makna cukuplah dia daripada sembahyang qiyamul lail. Maknanya pahalanya seperti qiyamul lail para jemaah. Itu sebab tajuk kita hari ini satu surah 2 ayat, iaitu 2 ayat terakhir Al-Baqarah, pahalanya seperti ibadah seluruh malam. Ini para ulama kita yang menafsirkan. Ada juga yang menafsirkan kafatahu, cukuplah bagi dia, iaitu an qiraatil Quran fil lailah. Cukuplah bagi dia daripada membaca Al-Quran pada malam hari. Ya Allah, yang satu menafsirkan seperti ibadah qiyamul lail seluruh malam,
yang ada mengatakan seperti membaca Al-Quran pada malam tersebut. Masya Allah, ni hebat ni. Kenapa besar sangat kelebihan 2 ayat terakhir Al-Baqarah? Kenapa besar sangat pahala dia tu? Sebab Rasulullah ada memberitahu kelebihan dia. Kenapa 2 ayat terakhir surah ini yang begitu luar biasa. Saya baca di sini daripada riwayat Imam Muslim, di mana Imam Muslim ringkas ini, iaitu lalu berkata malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, dia kata, ini pintu telah dibuka dari langit, tidak pernah dibuka sebelumnya. Lalu turun seorang malaikat kepada Nabi SAW dan berkata, beritahulah akan khabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepada kamu, tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum kamu, iaitu Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Jadi dalam Sahih Muslim diterangkan bahawa penutup surah Al-Baqarah ni kelebihan memang cukup luar biasa, tidak pernah diberikan kepada umat sebelum ni. Pasal apa? Ayat terakhir surah Al-Baqarah menerangkan tentang keimanan. Mana kita ni beriman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kita beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi-Nabi. Sebab itu berbeza dengan golongan ahli kitab sebelum ini. Golongan Nasrani, dia beriman kepada Nabi Isa, tapi imannya agak, dia kata Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Nabi mereka. Orang-orang ahli kitab Bani Israel, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ni beriman kepada semua Nabi-Nabi. Macam saya pernah lihat satu, dekat YouTube adalah, di mana ada orang yang, sekarang di Amerika, Alhamdulillah, saya lihat di Amerika, sampai gereja-gereja dibeli oleh orang-orang Islam untuk menukar kepada masjid. Pasal orang Islam makin bertambah. Sampai minta bantuan lagi. Siapa-siapa orang Islam nak bantu beli church ni untuk ditukar kepada gereja. Jadi apabila dibeli tu gereja, dibuat masjid, mereka ajak orang-orang yang bukan Islam datang masjid. Untuk kita, sebagai tak mahu nanti orang Islamofobia, mana takut dengan Islam, datang masjid, raikan, kita bincang sama-sama, hidup bersama. Jadi terangkan di situ, ramailah orang-orang Amerika sampai 500 orang datang masjid berbincang. Dia kata kita orang-orang Islam ni beriman dengan Jesus, beriman dengan Musa, kita beriman dengan semua nabi-nabi, Ibrahim dan sebagainya. Jadi ada kalangan mereka yang terperanjat. Muka Islam pun beriman, cuma kita beriman dia sebagai Nabi dan Nabi Muhammad sebagai pelengkap saja. Bukan nak apa-apa pun pelengkap dan disempurnakan syariat yang dibawa lah. Jadi ni para jemaah. Jadi amanah Rasul, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah nak membezakan kita ni daripada ahli kitab yang lain. Mana keimanan kita yang cukup luar biasa. Sebab itulah ada hadis menyebut ini 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah diturunkan betul-betul daripada singgahsana Arsyur Rahman. Sebagaimana anda menyebut bahawa surah Al-Baqarah adalah khazanah kekayaan, kanzun, khazanah kekayaan yang luar biasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang datangnya dari bawah singgahsana Arsyur Rahman. Arsyur Rahman ni satu makhluk Allah Ta'ala yang paling luas. Satu makhluk, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan, ibu-ibu, kita minta mudah-mudahan dimasukkan ke syurga Firdausil A'la. Ini syurga yang paling tinggi, yang mana atasnya itu adalah singgahsana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syurga Firdausil A'la lah tempat di mana kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat yang tiada tolok bandingnya. Dan di situlah di mana para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, kita berkumpul di sana, dan syurga yang paling hebat Firdausil A'la. Jadi di situ kalau nak tengok singgah sana Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat masuk syurga Firdaus Al-A'la. Jadi ini para jemaah, satu surah, 2 ayat yang mana kelebihannya seperti ibadah seluruh malam. Saya ada terangkan tadi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tadi, dan Rasulullah menyebut kafatahu, cukuplah untuk dia, iaitu cukup bagi dia untuk qiyamul lail, dan cukup untuk dia daripada baca Quran pada malam hari. Malahan ada tafsiran mengatakan 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini takfiyani min kulli su, dia akan menyelamatkan kita daripada keburukan. Tapi dibaca malam hari. Mana malam hari ni para penonton, macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang itilah, na'udzubillah, kadang-kadang macam-macam kes
berlaku malam-malam ni. Jadi mudah-mudahan dengan membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, terpelihara kita, rumah kita, keluarga kita daripada su'in, daripada benda-benda buruk yang berlaku pada malam hari. Sebab kita tidur, mana tahu tak perasan apa yang berlaku. Dan ada yang menyebut, menafsirkan yang disebutkan daripada kafatahu, terselam apa ni, cukup bagi dia, iaitu 2 ayat terakhir Al-Baqarah akan menyelamatkan daripada gangguan syaitan pada malam tersebut. Ini pun saya nak beritahu satu kisah berkenaan apabila disebut sini gangguan syaitan pada malam hari. Sebab ada seorang hamba Allah, ada cerita dah 8.30 sikit lagi. Di mana ada orang dia baca ayat kursi, ada orang kena gangguan lah. Lepas tu dia tambah lagi 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Akhirnya orang yang kena gangguan tu rasa panas. Ini cerita pengalaman orang tu lah. Jadi dia memang cukup luar biasa tentang 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Masa dah nisyak para jemaah. Jadi itulah tajuk kita, satu surah 2 ayat Al-Quran, kelebihan seperti seperti ibadah seluruh malam. Mudah-mudahan memberi manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.